Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, apa-apa pun kita bersyukur pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, Allah himpunkan kita pada malam ni dengan sembahyang berjemaah sekaligus kuliah 45 minit. Kitab yang kita pilih adalah kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Berkali-kali kita bagi tahu gelaran Hafiz di depan, dia ni hafal Quran, hafal hadis lebih daripada 3,000 hadis. Macam tu Imam Al-Hafiz di belakang hafal Quran. Macam ustaz depan belakang tak ada Al-Hafuz. Jadi kita akan baca kitab dia ni. Kalau kita tahu siapa dia, siapa kitab dia, subhanallah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani bukan calang-calang orang. Orang yang mempertahankan Imam Bukhari. Yang mempertahankan Imam Bukhari. Dia tulis tentang Imam Bukhari. Malah dia mempertahankan Imam Bukhari. Sampai tahap seluruh penduduk Mesir, ulama-ulama Mesir ijtihad mengatakan dia bawa ajaran sesat. Nak ditangkap dia lari. Hari ini siapa berani kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani sesat? Sebab dia salah seorang orang yang cuba tampil ke depan bawa hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Salah satu kitab yang kita baca ni Bulughul Maram. Bulugh, aku nak sampai betul-betul matlamat, tujuan bagi apa nampak macam mana ibadat Rasulullah. Nak bagi nampak sayang kat Nabi ni dengan cara kita tahu ibadat dia. Kena dengan cara ilmu. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada semua nabi-nabi dia. Pesan semua nabi-nabi dia supaya jangan minta benda lain, minta ilmu je. Macam semalam kita dah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala pesan dekat semua nabi-nabi dia, jangan minta yang lain. Minta apa dia? Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul, katakanlah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Wa qur rabbi, Tuhan aku, rabbi zidni ilman, Tuhan aku tambahkan aku ilmu. Yang tu ya Allah pesan kepada semua nabi-nabi dia, rasul-rasul dia, minta ilmu, minta ilmu. Bila ada ilmu, boleh kenal Allah Ta'ala, boleh kenal rasul dia, boleh pertahankan agama, boleh ada roh agama. Tapi ilmu tak ada, mustahil dia boleh kenal Allah dan rasul, mustahil dia boleh pertahankan agama. Kita tak perlu minta rezeki, tak perlu minta umur, yang tu yang ni, itu semua Allah susun untuk kita. Itu semua Allah susun untuk kita nampak tak? Jadi kita disuruh untuk minta tambah ilmu, tambah ilmu. Bila mana tambah ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Takafallah birizqi. Hang cari ilmu saja, aku jamin rezeki hang. Hang duduk di antara Maghrib dengan Isya di sini, betul-betul nak cari ilmu, yang ilmu ni akan bawa kejayaan kita dunia dan akhirat. Pasal tu duduk dalam sini. Mari kita baca. Sebelum meletak panjang, kita baca hadis daripada Abdullah bin Umar, muka surat 193. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia dengan bapa dia dua-dua sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salatul laili, salat malam ni masna. Salat malam ni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya
kalau apabila kamu takut, ahadukum, kalau kamu takut di kalangan kamu, subuh nak masuk, shalla raka'atan wahidah. Kalau takut nak subuh dekat-dekat nak masuk dah, sembahyang 1 rakaat sebelum subuh. Nak kata kat sini witir lah. Sembahyang sebelum subuh tu 1 rakaat. Kalau takut dekat-dekat dah subuh nak mai. Faidha paling bagus sekali tengah kita sembahyang subuh, Allahu Akbar. Oh ni, tengah kita sembahyang subuh, Allahu Akbar, 1 rakaat sampai kita pindah sujud, kita angkat rakaat ni kedua, tiba-tiba azan subuh, tetap dapat witir. Tetap dapat witir. Dan witir yang paling bagus sekali, elok dia sembahyang witir, Assalamualaikum, azan subuh. Yang tu paling bagus. Maka Nabi kata, kalau takut subuh nak masuk dah, cuba dapatkan witir 1 rakaat sudah. 1 rakaat witir subuh, lepas tu qabliyah bagi subuh. 1 rakaat witir, 1 rakaat witir, qabliyah bagi subuh dan subuh. Nampak tak macam tu? Yutir, Nabi kata, yutir lahu ma qad shalla, hadis muttafaqun alaih. Baca terjemahan dia kata apa? Solat malam itu 2 rakaat. Tetapi apabila seseorang di antara kamu khawatir terbitnya subuh, takut masuknya subuh, bolehlah ia solat, dia kata 1 rakaat. 1 rakaat witir guna mengganjilkan solat yang telah dikerjakan. Nampak tak? Dia nak ajak kita macam ni lah. Kita duk belajar ni semua ni bab solat. Solat penting. Macam mana punya best sekalipun kita, tapi solat tak cantik, out. Imam Bukhari bagi kita senang je solat. Allahu Akbar, kita takbir jangkat semayang, masuk waktu, terus solat kita jadi nur. Kan solat ni nur. Kita semua tahu kita semayang ni nur. Solat tu nur, dia naik di atas langit, senang je. Bertemu dengan langit pertama sampai ke arasy Allah. Makhluk solat tu naik ke situ. Jadi umur yang kita ada hari ni umur yang tak boleh main solat dah. Umur kena betul-betul jaga solat. Pasal tu Nabi kata, suasana yang kita duduk hari ni bergerun dengan penduduk yang ramai, orang semayang satu saf, contoh. Ini satu kecelakaan. Nampak tak? Maka kita nampak suasana macam ni, badiru bil a'mal. Segera beramal, jangan tangguh. Allah pilih kita ni. Allah pilih kita di kalangan ramai-ramai. Allah pilih yang ni saja. Nak masuk dalam masjid, nak dengar agama dia. Ini pilihan. Allah pilih kita. Ra'ilah sikit. Dia nak bagi hidayah kat kita, nak bagi petunjuk kat kita, nak bagi reti, nak bagi hidup ada agama, sampai mati bawa agama. Itu je. Macam mana hebat kita cari habuan dunia pun, tak ada apa. Rumah kan duduk flat kecil macam tu, dengan berapa bilik, lemah-lemah mati macam tu lah. Nampak tak? Tapi Allah jamin orang nak masuk syurga ni, pintu dia, langit dengan bumi. Pintu orang nak masuk syurga. Tapi cerita macam mana pun, kalau jiwa tak mau beriman, hati tak mau nak terbuka, tak upaya. Kita tak mau jadi macam Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul Al-Quraja. Ya Allah sendiri sebut dalam Quran sifat munafik ni. Nabi duduk di Mekah, Nabi clear orang kafir. Nabi duduk di Madinah, walaupun seronok, masalah jiwa dia dengar agama tapi tak boleh masuk. Dengar semayang tak boleh masuk. Dengar ceramah tak boleh masuk. Dia macam tu jadi balik rumah, dia tak mampu nak ubah isteri dia, anak pinak dia. Apa yang dengar kuliah kita pun tak tahu. Kita duk tengok, duk main kuliah kerap. Ini semua berbahaya. Penyakit ni semua adalah penyakit munafik. Abdullah bin Ubay, dan Allah sebut dalam Quran, orang munafik ni semayang malas, banyak aktiviti agama ni dia malas. Dan Allah Ta'ala sebut, la yadhkurunallah illa qalil. Dia nak sebut nama Allah pun sikit sangat, bahkan malas. Jadi kita yang main di sini ni, alang-alang mengaji, bersungguh-sungguh, nampak tak? Mudah-mudahan Allah nak bagi hidayah dia.
Kalau kita main lok-lak macam, dapatlah hidayah cara lok-lak. Kita sendiri pilih yang mana hidayah yang kita mau, apa yang kita mau. Apa yang kita mau dalam hidup kita ni. Mau tak mau, kita minta hidup kita, Tuhan, tolong buka pintu hati kami, masukkan agama. Yang tu yang kita mau. Wa yusabbitu bihi fuadak. Tuhan tetapkanlah hati kami dengan agama. Nabi sendiri, ya Allah, Nabi dia berdoa, ya ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, Allah yang boleh balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub, Allah yang boleh balikkan hati, tetaplah hati aku ya Allah atas agamamu dan ketaatanmu. Yang tu kita minta. Kita pegang dada kita, kita sebut yang tu. Kita kena rasa sedih, umur kita meningkat ni, kita ma qaddamat li ghad. Apa yang kita nak bawa jumpa Tuhan? Apa kita nak bawa? Allah kata antak mai Quran, berapa banyak hang faham Quran? Quran jaminan untuk kubur hang. Macam mana hang pegang Quran? Hang dengan Quran pun kurang. Nak mengaji hadis pun kurang. Nak kata agama pun hang tak tahu. Apa yang hang tahu? Hang jamin tak boleh masuk syurga aku? Oi, banyak cerita lah, oi. Ada faham tak? Oh. Batuk pula dah. Ha. Oleh sebab tu hadis ni duk ajak pada kita, tolong ra'i solat. Tolong ra'i solat. Solat kita semayang ni, kita semayang pada waktu dia naik terus ke nur. Sampai ke arasy Allah. Sonok esok ni orang mati jaga solat. Roh dia semua kan. Semua kita tahu kita akan mati. Mati saja pukul 8. Terus roh dia akan terbang di atas. Semua orang. Baik ke tak baik ke roh, semua kena ke atas. Semua kena ke atas. Bayangkan orang yang lewat semayang. Lewat semayang. Semayang dia genjak, tak apa. Dengan tak ada alasan, tak ada apa pun. Nak kata uzur, tak ada apa masalah. Dia lewat ke semayang. Orang yang lewat semayang, ya Allah, Allah tak bagi nur, semayang dia jadi gelap. Semayang, orang yang lewat semayang Datuk Daniel, dia jadi gelap. Dan nak di atas gelap, dia tak nampak. Tak nampak tohyo hayang. Seksa roh orang yang lewat semayang. Dan nak di atas, ya Allah, tohyo hayang. Sampai tak nampak aras Allah. Last kali semayang dia jadi macam lipatan. Dia lipat, dia sesah orang tu. Inilah akibat roh orang yang tak jaga solat. Orang roh yang tak jaga solat. Kita orang yang kemakini dengan sunnah ni, kalau betul-betul sayang sunnah Nabi, betul-betul sayang sunnah Nabi, tolong jaga. Pernah satu perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi bawa balik hadiah untuk umat dia yang tak pernah berlaku pada umat-umat yang lain adalah solat. Solat apa-apa. Ra'ikan orang yang boleh jaga solat. Ra'i orang jaga solat. Maka Abdullah bin Umar kata apa? Dia kata kat sini solat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan arti kata sembahyang malam ni afdalnya 2 salam, 2 salam. Fa idza khasyiya, kalau dia takut apa? Allah subuh kan ni. Sebelum azan hang sembahyang witir 1 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat. Witir ni apa nama? Habbu ilallah. Sembahyang yang sunat yang paling Allah ra'im. Jangan bagi umur macam ni kita terlepas daripada qiyamul lail. Maksud qiyamul lail dengan tahajud ni dia berbeza sikit tak banyak pun. Macam kita duduk lepak di depan masjid ni. Lepas masjid duduk kedai kopi. Lepas kedai kopi duduk pusing macam tu. Lepas sembahyang Isya ni semua, ba'diyah bagi Isya sampai ke malam, itu nama dia qiyamul lail. Qiyam bangun, lail malam, bangun malam. Sembahyang malam ni dia bermula lepas sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya namalah qiyamul lail. Nampak tak? Kita tak boleh tidur. Pukul 1 tak boleh tidur. Ustaz, boleh tak saya sembahyang qiyamul lail? Boleh. Han nak sembahyang pukul 1, 12.30 boleh. Selagi mana han tak tidur. Kalau orang yang tidur, dia bangun fatahajjud bihi nafilatan. Selepas dia tidur, dia bangun tu nama tahajud. Kalau pukul 4 pagi, kita tak boleh tidur. Itu nama qiyamul lail, orang yang tak tidur. Tapi orang yang dah tidur bangun walaupun pukul 4, nama dia tahajud. Itu je perbezaan dia. Jangan kita buat kiamat. Itu je perbezaan dia. Maka nak sembahyang. Maka dalam sini hadis ni bagi tahu, sebelum masuk subuh bagi dapatlah witir, Nabi kata. Habis lekeh dapat 1 pun jadilah. Jangan tak dapat langsung.
Qiyamul ni kalau dapat witir pun tak apa dah. Orang yang nak latih dengan apa nama sembahyang malam kan, dapat witir pun dah cukup dah. Lepas tu minggu depan dia dapat pula buat tahajud. Allahu akbar. Solat malam semua tu tahajud, qiyamul lail. Tak ada sembahyang yang khusus-khusus. Bangun-bangun kena buat tobat, lepas tu apa sembahyang istighfar tu apa pun tak ada. Tak ada. Dia tak ada cara yang ditunjuk, tak ada. Jangan pandai-pandai kita. Yang kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Abbas cerita macam mana? Abdullah bin Abbas kecil umur dia. Ataupun 8 tahun, kurang 8 tahun, dia kecil lagi. Ini sahabat-sahabat Nabi yang kecil macam Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir. Ni semua daripada sahabat Nabi yang kecil tapi pandai. Allah bagi pintu hati dia terang. Nampak ada pintu hati dia terang. Maka Abdullah bin Abbas kata apa? Aku tengok Nabi SAW kalau bangun, dia bangun-bangun Nabi akan ambil wudu, Nabi ambil wudu, Nabi baca doa wudu. Lepas Nabi doa wudu, Nabi sembahyang 2 rakaat, solat wudu 2 rakaat. Lepas tu Nabi akan duduk, Nabi baca surah Al-Imran. Ayat benar, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. 10 ayat yang terakhir, 190 sampai 200, 10 ayat yang menjadi kesukaan Allah Ta'ala. Dia cerita tentang ayat yang paling Allah suka. Apa yang Nabi buat, benda yang paling Allah suka. So tujuan duk mengaji sunnah ni nak ikut macam mana sahabat duk cerita, macam mana Nabi bangun tahajud. Aisyah, hadis-hadis yang ada kita kumpul, kita try praktik, kita try daripada maka Nabi SAW akan solat apa? Dia akan dia akan duduk, dia akan baca, dia baca tu lepas baca tu Nabi akan sebut apa nama? Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 10 kali, Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali. Kalau ikut hadis, apa nak buat macam mana pun tak kisah. Tapi kita teringin nak ikut. Macam mana Aisyah duk cerita, suami aku yang nama Rasulullah ni sembahyang macam tu. Elok dia baca doa, barulah Allahu Akbar. Pasal Quran sebut bila malaikat turun pada waktu, malaikat turun yang paling special sekali waktu tengah malam. Tengah-tengah malam ni malaikat turun, Allah tanya kat malaikat lain, aina mustaghfirun? Mana orang duk istighfar kat aku tu? Maka waktu istighfar yang paling baik sekali, Allah tak seksa kita. Bangun malam ni apa nama? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Minta yang tu je, mulut lidah kita yang tu saja minta. Itu je. Allahu Akbar sembahyang 2 rakaat, sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Apa sembahyang belah malam semua nama tahajud. Tak ada ustaz nak buat apa dulu, tobat dulu ke apa dulu ke apa pun tak ada. Tolonglah, apa pun tak ada. Dia bangun semalam malam semua nama dia tahajud. Fatahajud bihi nafilatan, Quran kata. Bila dah bangun malam tu semua tahajud lah woi. Jangan duk khusus-khusus, yang ni tobat, yang ni hajat, dia susun pula macam tu. Ini semua nama dia ghaflatun. Minum ayat ustaz. Ya, bismillah. Lega dah pada. Nak bagi faham bukan senang nampak tak? Hampa duk mengaji sunnah, tolong faham mengikut konsep yang sebenar. Jangan buat haru biru, jangan buat kalang kabut. Pertamanya minta hati kita ya Allah lekat dengan sunnah. Nak bina kita mai sini bagi nampak suami kita betul-betul mencerminkan orang sunnah, anak pinak ya Allah. Allah bagi special kat kita guna macam tu. Baik, maka dalam ni diajak kepada kita untuk semayang pada ada 2. Semayang malam tu 2. Adakah semayang malam 2? Tengok maksud hadis ni. Bila seseorang khawatir, bila mana orang tu takut tidak dapat bangun malam. Kalau dia tak dapat bangun malam, dia kata, maka dianjurkan salat witir 1 rakaat sebelum ia tidur. Kalau takut sangat-sangat, buat lepas semayang Isya, ba'diyah bagi Isya, buat 1 rakaat. Takut-takut aku rasa malam ni aku letih mampu. Aku letih. Kita rasa diri tak letih. Ya Allah minta ampun ya Allah. Aku terpaksa awalkan witir aku.
Aku takut nanti kan azan bunyi, aku tak ada nak buat witir, aku buat siap-siap. Ini bagi Nabi bagi pesan kat sahabat dia. Nabi tengok sahabat dia yang keletihan. Hampa tahu dah sahabat Nabi mai sembahyang maghrib dengan Nabi, lepas maghrib dia duduk macam ni. Sampai terbunyi-bunyi, punya letih sangat-sangat. Tapi dia nak berimpun, nak jumpa dengan Nabi. Dia jumpa subuh, di antara satu sama lain tak dapat jumpa. Semayang berjemaah tapi gelap sangat. Dia tak ada lah macam masjid macam ni yang cantik. Itu pun orang tak mai. Tak ada satu rumah yang di sebelah sini yang secantik macam ni. Itu pun tak mampu mai. Rumah Tuhan mai duduk Ustaz. Betul tak? Hamba duduklah flat macam mana pun kecil nak mampu. Tapi tak tahu nak nilai. Tak tahu nak nilai rumah tu. Mai duduk di antara maghrib dengan isya ni, lapang dada, darah tinggi, macam mana semua turun. Dia naik flat, darah semua naik balik. Tempat yang Allah bagi tempat special. Tapi dah manusia dah tak reti, tak tahu nak nilai tempat. Mai duduk di sini bagi tenang. Tak ada mana-mana tempat yang boleh jatuh hidayah dengan cepat melainkan masjid surah. Inilah tempat dia. Allah boleh usung hampa mai sini, angkat tangan lepas semayang, terutamanya semayang sunat, tang sujud, kata ya Allah, asykuruka ya Rabbi, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai kali ini aku kuat lagi. Asykuruka ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Ini nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Nampak tak? Kena jaga. Maka dia kata kat sini, sebelum kita tidur, buat satu rakaat. Maka hukumnya solat witir dan sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Nanti dia masuk bab witir, dia perpanjang lebarkan. Hadis tu main daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Sekejap lagi dia akan masuk. Okey, sambung. Maka hadis dan sambung hadis yang seterusnya, wali khamsah, diriwayatkan oleh 5 ulama hadis. 5 ulama hadis. Depa terdengar hadis ni. Kalau ikut hadis ni, kita baca sikit. Dia kata, Ustaz, macam mana boleh main masna ni? 2 salam. Kalau ikut, dia kata diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, ketika ditanya erti, dia tanya dekat dia tentang erti dua-dua ni, dia pun jawab, dia kata salam pada 2 rakaat. Maksud dua-dua ni adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu maksud dia. 2 rakaat salam. Baik. Okey, baik. Maka hadis ni juga dengan hadis yang seterusnya. Diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, wasah Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata sahih. Tapi sebahagian besar ulama hadis tak setuju dengan hadis ini. Apa dia? Menunjukkan, dia kata dengan lafaz salatul laili, semayang malam, wan nahar, semayang malam dan semayang siang, masna. Tadi kita dengar hadis Abdullah bin Umar kata semayang malam saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi bila mai teng hadis ini, dia kata ramai di kalangan ulama hadis kata salatul laili wan nahar. Kalau buku ni buku apa, tanda. Kalau buku ni buku masjid, jangan tanda. Salatul laili, semayang malam dengan semayang siang, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan arti kata solat sunat. Kita nak semayang solat sunat, kena buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ni dipegang oleh kebanyakannya mazhab. Terutamanya kita duduk di Malaysia ni, kita kena ra'i, orang Malaysia memang pegang hadis ni. Kuat-kuat dia pegang. Tapi ditegur oleh ulama. Wa qala Imam Nasa'i kata, hadha khata'. Yang ni hadis ni tak boleh pakai. Aku tak boleh terima. Sebab dia kata penambahan tentang nahar. Hadis tu cuma ada masna lain saja. 2 rakaat malam saja. Siang tak ada. Siang kami tak setuju. Di kalangan ulama hadis tak setuju. Dia kata ini adalah penambahan. Sebagai contoh, tengok ulama hadis kata apa? Ini merupakan, dia kata, satu kesalahan. Maksudnya penambahan kata siang yang tidak terdapat di dalam hadis. Kalau ikut ulama hadis kata tak ada pun. Jadi pasal tu orang kita pegang hadis ni. Orang Malaysia pegang hadis ni. Kita jangan cari pasal. Contohnya kita nak semayang qabliyah bagi zuhur. Qabliyah bagi zuhur 4 rakaat.
Qabliyah bagi zuhur, kalau kita dah dengar dah hadis, kita dah belajar dah kan. Qabliyah bagi zuhur nak buat 2 boleh, 4 yang afdalnya, kan? 4 rakaat. Jadi kalau ikut pada hadis ni tak boleh buat 4 sekaligus. Tak boleh. Tak boleh buat 4 sekaligus tak boleh buat. Kalau buat juga dia akan jadi perang fi sabilillah. Dia jadi perang fi sabilillah. Dan dalam kitab-kitab minta maaf sebut-sebut kitab yang dikarang oleh Indonesia, baik petani, baik kitab-kitab lama, kita sayang ulama, kita ra'i ulama terdahulu mengatakan bahawa semayang 4 rakaat sunat sekaligus, dia kena bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan, batal semayang dia, tak sah semayang dia. Itu pendapat tu kita kata agak terlalu deras sangat, laju sangat, seolah-olah macam macam kita buat dosa. Sedangkan Imam Malik dia pernah sembahyang sunat, 4 rakaat sekaligus dengan 1 tahiyat, tak ada tahiyat awal. Berarti boleh buat tak? Boleh. Sebagai contoh, Syekh yang di sini Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad, Ustaz bawa datang buku dia. Buku dia ni memang digunakan oleh semua mazhab. Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad mengatakan bahawa, dia kata apa dia? Dia kata apa? Baik, dia kata, maka barang siapa yang solat sunat siang hari dia kata 4 rakaat dengan 1 salam, tidak akan dikatakan solatnya batal. Itu dia. Tuan punya kitab ulama hadis yang agak sederhana yang boleh masuk dalam masyarakat. Kalau nak sebut Albani, mampu orang tolak awal dah. Dia adalah Abdul Qadir Syaibah Al-Hamid. Abdul Qadir Syaibah Al-Hamid, dia agak pertengahan. Dia sendiri kata, janganlah kata macam tu. Siapa-siapa yang buat 4 rakaat dengan 1 salam, tak ada tahiyat awal, tak sah, batal. Janganlah kata macam tu, cik. Benda tu boleh buat. Satu ulama hadis, sebagai contoh, waqala Imam Nasa'i mengatakan semayang malam mungkin. Itu pun ulama tak setuju. Ulama tak setuju. Dengan arti katanya, kalau kita nak buat sunat 2 rakaat salam, bagi semua mazhab tak setuju dilakukan siang atau malam dengan 4 sekaligus. Contohnya kita buat qabliyah zuhur, kita nak buat 4 sekaligus. Tak boleh di kalangan mazhab. Tapi kalau diikut pandangan hadis, ulama hadis, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Imam Malik atau pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contohnya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah semayang Ramadan. Bila masuk Ramadan, Nabi pernah semayang. Nabi dia kata 4. Nabi semayang 4 sekaligus. Wala tas'al, jangan kamu tanya panjang atau lebih, dia Aisyah kata. Semayang 4. Lepas tu semayang pula 4. Jangan kamu tanya panjang dan lebih dia. Jangan kamu tanya. Tu dia. Hadis tu dipegang oleh ulama, dan ulama hadis faham daripada hadis tu Rasulullah pernah melakukan 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Kalau batang tubuh Rasulullah sendiri buat, so kenapa kita katakan haram? Faham dah? Yang nak tengok live ni pun minta buka minda. Jangan cepat sangat, jangan cepat melata, jangan cepat kita kata saya tak terima. Ustaz pernah try di tempat ustaz, pernah semayang 4 rakaat sekaligus, sampai kepada pihak tertentu dia kata ini perbuatan dosa, kena minta ampun dengan Tuhan, ubah syariat. La haula wala quwata illa billah. Terlalu cepat sangat. Pasal tu orang sunnah kita jangan laju sangat. Pasal orang Malaysia ni, orang Melayu ni, dia bukan orang Arab. Kita nak ambil benda sunnah tanah Arab duk mai kat kita sini. Jiwa Arab lain. Jiwa Arab semangat dia gental. Kita punya sunnah ni gempak sikit saja habis lengkuk. Sunnah cakap punya kuat, bila anak kahwin saja, kawinkan anak dapat menantu. Kawinkan anak saja, boleh tengok berapa ramai orang-orang sunnah kawinkan anak. Ancok cara berai, bercakap masalah sunnah, la ilaha illallah, tapi mai tang kenuri kahwin semua, mana sunnah hang? Mana sunnah hang? Apa yang hang buat nampak tak? Pasal tu ya Allah Tuhan, jangan laju sangat cakap. Yang paling penting beramal dulu. Tunjuk sikap yang kita ni orang sunnah. Penampilan diri kita, akhlak kita, pakaian kita, semua tu orang nak tengok. Kita tak mau sunnah dalca. Pasal Nabi ni dengan sahabat ni akhlak dia paling tinggi.
Kita rasa malu, kita duk canang kata kita ni sunnah, kita ni orang yang ikut Nabi dan sahabat. Pribadi sahabat Allah sebut dalam Quran radhiyallahu anhum, aku redha depa ni. Aku redha depa ni. Kalau kita tengok seorang-seorang sahabat Nabi, subhanallah. Subhanallah, kita rasa malu bila kita baca hadis dia orang. Kita rasa baca hadis orang, Allahu Akbar. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, maka hukum yang kita kata bahasa senang lah, baik siang atau malam kita nak buat 4 rakaat sekaligus boleh. Itu je. Tapi ulama tak setuju, mengatakan kebanyakannya belah malam jangan buat. Dua, itu afdal lah. Tapi kena buat 4 pun tak apa. Tapi di siang ni ulama agak longgar sikit. Dia kata kalau nak buat 4 pun sekaligus buat siang lah, jangan buat malam. Pasal tu hadis ni ulama tak setuju. Salatul laili wan nahar masna masna. Solat malam baik, siang baik, kena buat 2 salam 2 salam. Tak boleh buat 4 sekaligus. Boleh tak boleh? Boleh. Senang cakapnya boleh. Ustaz sampai main buku dia sampai. Buku dia ni berjilid je berlama ni. Kitab Bulughul Maram dia syarah punya banyak. Nampak punya banyak, paling banyak berbelah-belah jilid. Dia karang berkenaan dengan. Maka dia pun yang agak yang sederhana pun dia kata jangan kata macam tu cik oi, dia kata. Maka barang siapa yang solat sunat siang hari dengan 4 rakaat dengan 1 salam, tidak akan dikatakan solatnya batal atau rosak atau istighfar. Jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu. Benda ni pernah dilakukan oleh Imam Malik. Amalan ni pernah dilakukan Imam Malik. Anak murid dia kata Imam Malik kadang-kadang buat 4 sekaligus, kadang buat 2 dengan satu salam. Boleh belaka. Jadi kita di tempat kita ni, kalau kita baru kenal apa nama agama dengan orang yang baru, sebut 2 salam sudah. Kalau dia kata 4 tak ada, diam sudah. Nampak tak? Benda tu benda yang tak perlu kita pembesarkan. Ada benda yang besar-besar kita cakap. Apa dia? Solat di rumah dengan solat di masjid. Yang tu besar. Semayang di rumah 1, semayang di sini 27. Contoh, yang tu besar. Cari benda-benda yang besar nak cakap. Jangan cari benda-benda yang remeh-remeh, merugikan dakwah kita. Merugikan dakwah kita nampak tak? Baik. Maka di sini dia kata apa? Menerangkan bahawa pada asalnya semua solat, baik dikata malam maupun siang, sunnah atau wajib adalah 2 rakaat. Kali ikut buku ni. Kali ikut apa nama? Kali ikut kedua-dua hadis tu. Tapi ulama terang balik, nak bagi faham, nak bagi reti kita balik. Baik. Ustaz sambung lagi, masa tu ada sikit lagi, kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah. Ustaz kalau baca tentang hadis, Ustaz suka cerita tentang nama dia. Tapi kali ini kita cerita tentang Abu Hurairah ada 3 tempat dah. Rasa-rasa rakaman ni pun kata Ustaz ulang benda sama. Nampak tak? Dia ulang je. Ustaz punya kuliah ulang je, nak bagi reti. Dia ulang pun apa tak reti. Kalau tak ulang lagi tak reti. Nampak tak? Dia ulang Ustaz apa sikit, ulang. Dia ulang pun hang reti aku cakap ni, nampak tak? Sebab Nabi sendiri dengan sahabat pagi-pagi baca hadis tu, saat ni tengah hari baca sampai ke petang. Benda yang sama nak bagi tetap pada anak murid dia, pada sahabat-sahabat dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu sahabat Nabi yang paling banyak apa hadis Nabi. Dia paling banyak apa hadis Nabi. Dan kena tahu dia macam mana dia bersungguh gila-gila. Kena tahu peribadi dia, kena tahu ra'i dia. Dia digelar sebagai ashabis sufah. Kalau kita pergi Madinah, baik Mekah, baik ada ilmu, kita seronok gila-gila beribadat. Kita akan menangis tengok Kaabah. Tapi Nabi dah kata ada akhir zaman orang main Mekah, baik Madinah, baik tak ada rasa apa-apa. Akan rasa pelancongan. Ni zaman kita duduk ni. Zaman kita duduk ni, Ustaz kata berkali-kali kat hamba, minta dapat hidayah, minta sihat, sudah cukup. Duk panjang-panjang umur lagi, kalau panjang dia mengarut buat apa, sudah. Baik kita bertemu dengan hidayah Tuhan, seronok dengan amal ibadat, bagi sihat, Tuhan ambil kita, Assalamualaikum. Pasal matlamat kita akhirat. Di dunia yang kita duduk ni, kalau kita kuat apa, kalau tak kuat mampu. Kita nak jaga diri kita ni sampai bertemu dengan husnul khatimah,
Takut-takut tak boleh. Nak kena jaga diri kita ni sampai husnul khatimah, sampai berjumpa dengan kematian yang cukup baik. Pasal tu ya Allah Tuhan, kita minta ke Allah Ta'ala sentiasa, Tuhan bagilah hidayah, petunjuk ya Allah, bagi sihat aku untuk aku beribadat. Kita tak mau sakit yang memanjang duduk atas katil, sehari dua mungkin anak jaga. Bila sebulan dua bulan anak lemah nak jaga kita. Pada masa tu baru tahu kedudukan iman kita macam mana. Iman kita macam mana. Maka hadis ni Abu Darah radhiyallahu anhu dia kata qala. Hantar azan ke? Kata azan nak kena ni berhenti. 4 minit lagi. Okey. Azan bunyi kita berhenti, masuk sikit doa, Assalamualaikum. Kan kita raikan AJK baru. Selamat datang ber-AJK baru. Tahniah jalankan tugas, ingat rumah Tuhan. Bila Allah bagi kita satu tugas, aku jaga rumah Allah. Satu kelebihan. Kenapa? Daripada Abu Darah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata afdalus salatil ba'dal fariḍah salatul lail. Sebaik-baik salat lepas salat fardu kan 5 waktu, subuh baik, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas solat ni yang paling baik sekali ialah solat solat malam. Bila sebut solat malam bagi dapat witir. Tuhan nak tu je, Tuhan tak zalim. Tuhan tak zalim. Akhrajahul Imam Muslim. Sebaik lepas-lepas kita dah mampu jaga solat kita 5 waktu, ikhtiar semungkin yang boleh dapat witir. Kita nak balik ni, Allahu Akbar, rasa-rasa aku nak buat lah witir, mana buat lah witir 1 rakaat kan. Maksudnya sebaik-baik solat dia kata sunnah adalah solat malam. Solat malam adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Ingat solat malam ni dia akan datangkan kekuatan diri kita. Kita tak akan kuat. Kita tak boleh kata diri kita kuat iman, aku beriman selagi mana kita tak bangun bermunajat dengan Allah Ta'ala malam malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an. Allah Ta'ala kata tatajafa. Bila waktu malam dia bangun, dia akan bangun. Bila dia bangun dalam keadaan 2 keadaan. Khaufan wa tam'an. 2 keadaan. Allah cerita orang bangun malam ni kerana takut dengan aku. Kalau kita tak boleh bangun malam, berarti kita berani dengan Tuhan. Kita berani nak nempuh neraka dia. Orang yang bangun malam ni, Allah kata tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan. Takut sangat-sangat ke Allah. Orang yang bangun malam ni dia ada tingkat takut. Ya Allah, aku takutlah esok ni mati macam mana ya Allah, amal aku tak seberapa ya Allah. Kita nak berubah diri kita, step nak berubah, try the best. Witir dulu pun tak pada. Jangan cakap benda-benda yang lain. Kita dah cakap tadi bangun, ambil wuduk, ayat surah tu semua kemudian. Setelah kuat buat. Jangan lagi. Nampak tak? Jangan lagi. Tapi pelajar ustaz suruh buat lah. Setiap hari sampai depan tahun tu. Kita nak pelajar tempat ustaz memang kita wajibkan. Dia kena ikut macam mana sembahyang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita praktikkan dia sampai otak kepala dia hafalan semua, dia hafal doa. Dia wajib dan menjadi syllabus salah satu peperiksaan tentang sembahyang malam. Pada pasal yang tu kekuatan yang sangat-sangat, mau tak mau kita kena try. Orang yang bangun sembahyang malam, Quran kata pertama, dia takut dekat aku. Wa tam'an, dia mengharapkan sesuatu daripada aku. Aku Tuhan akan layan dia. Aku Tuhan akan layan dia. Dia sanggup tinggal bantai, dia takut tengok bantai. Dan satu ya Allah Tuhan, ulama cukup takut tidur yang nyenyak. Takut malam nyenyak, dia takut. Berbahaya bila malam nyenyak sangat-sangat. Berbahaya, rugi aku ya Allah. Waktu Allah nak bertemu dengan Tuhan, aku akan rugi. Pasal tu di kalangan sahabat tengok Nabi tidur macam mana? Dengan tikar. Nabi kasar. Bila malam Aisyah kata Nabi tak akan pastikan diri dia nyenyak. Abu Darah radhiyallahu anhu kata Allahu Akbar. Kalau Nabi macam tu, kami lebih dahsyat ber tu. 1/3 ya Allah Abu Darah peruntukkan setiap bila malam saja, 1/3 untuk membantu dia, 1/3 di keluarga adik, 1/3 untuk diri dia. Malam dan lepas Isya sampai ke subuh,
Semua keluarga dia pakat bangun bermunajat dengan Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ustaz cakap pun Ustaz pun tak kuat sama juga. Kita try, kita cuba. Kena cuba oi. Kuliah-kuliah ni semua bukan kuliah-kuliah semua nak bagi semangat kat kita, nak bagi kekuatan kat kita, nampak tak? Kita kena tolong. Tak ada siapa boleh tolong diri kita melainkan kita esok ni. Tengah kita ada melupuk esok ni, siapa tak boleh tolong. Tapi amalan semayang tu nanti mai sebagai nur di kubur kita, dibuka punya luah sampai 70 hasta bercahaya. Tu dia, nampak tak? Oleh kerana azan nak berkumandang, terpaksa ting tong kita sebentar lagi. Allahu Akbar. اللهم هذه الدعوة والصلاة القائمة آدمة واصلة فضيلة وبعض المقام ولا شفاء يوم القيامة. Nabi sebutlah satu hadis, bainal azan wal iqamah la taruddu du'a bainal azan wal iqamah. Allah sama sekali tak akan tolak doa di antara azan dengan iqamat. Jadi tadi azan sampai iqamat kita duduk macam ni, Allah takkan tolak doa kita. Kita doa, ya Allah, bukalah pintu hati kami nak jadi orang menuntut ilmu. Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah, bukalah pintu hati kami nak jadi orang-orang yang mendalami ilmu, belajar ilmu. Bagi peluang kami rindu kepada ilmu, ya Allah. Selepas azan dengan iqamat, doa yang paling mustajab. Kita mengatakan, Tuhan, bagilah peluang diri aku, keluarga aku beriman, ya Allah. Bagi peluang aku dan keluarga aku bagi beriman, ya Allah. Bagilah anak kami dapat anak-anak yang soleh dan solehah, yang boleh tolong kubur kami lepas kami mati. Tuhan, tolong bantu. Di antara azan dengan iqamat, hampa jangan duk nganga. Ataupun alhamdulillah masjid ni tak ada pelekat rokok, kan? Kadang-kadang tu daripada ada stesen, berhentilah. Kalau merokok tu try the best.
Memang kalau dah kena gian tak boleh buat apa, tapi cuba try. Mulut lidah berzikir ni tak cantik untuk orang merokok. Tak cantik. Tambah-tambah kita orang yang kenal dengan janggut yang banyak, dengan kena dengan sunnah. Janggut kena malu. Bila isap okok, dia tengok janggut dia kena malu. Janggut kata korang jahang. Yang ni sunnah, yang ni syaitan, yang ni sunnah, yang syaitan. Kalau dia boleh dengar janggut dia cakap, malu, ini sunnah Nabi, yang ni musnah. Try, cuba. Minta ampun dengan Tuhan, minta sampai bertemu dengan kebaikan. Ustaz nak tutup dengan satu ayat. Ustaz tak nak ambil masa panjang lah ni. Patutnya kena Ustaz bertolak tadi pukul 3.30 daripada Sungai Petani. Takut jam. Semalam tu tolak 3 lebih sampai pukul 7 kat sini. Hari ni alhamdulillah sampai 5.30. Kena tolak awal sekarang ni. Asal jam dekat jambatan. Sangat-sangat. Baik. Tengok Quran kata apa. Dengar sikit je. Surah Zariyat, Profesor Dr. Daniel. Kita bersama-sama kita Profesor Dr. Daniel. Dengan Az-Zariyat ayat 16 sampai 18. Quran kata apa? Innahum, sesungguhnya mereka kanu adalah. Allah nak cerita, tahu tak macam mana orang yang boleh bangun tahajud dengan aku ni? Quran cerita kat kita. Innahum, banyak ayat. Innahum, sesungguhnya mereka ini, sungguh-sungguh, mereka ini kanu adalah. Past tense, memang sifat depa Allah kata, qabla zalika, sebelum pada ni lagi, muhsinin, suka buat baik. Pantang orang susah, nak tolong bantu. Allah, oleh kerana dia suka dengan makhluk, Allah datangkan malaikat untuk jaga dia sampai dia boleh bangun malam. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya mereka ini qabla, sikap mereka sebelum bangun memang suka buat baik. Lagi satu sikap mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sikit sangat nak tidur malam. Cukup takut banyak malam tidur. Cukup takut. Macam kita dah umur, dah tua-tua macam ni semua kan. Umur agak lama lah macam Ustaz semua ni. So enough. Jangan. Macam habis-habis kelas ni, duk Ustaz balik-balik celup-celup teh kan, pergi tidur buah. Tak payah duk tengok gambar apa pun, pergi tidur. Tambah-tambah duk tengok TV, pilihan raya bila, tak usah duk peduli benda tu semua. Nampak tak? Tak usah duk peduli. Balik-balik tidur, target boleh bangun awal. Kalau pukul 3 belum 4 boleh bangun sejam 2, Allahu Akbar. Terailah berdoa ke Ustaz, saya doa ke hamba. Kita nak mengaji, kita nak beramal. Bukan nak buat main kitab penuh, duk susun kitab, tapi tak ke mana pun. No. Dia kata, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sikap mereka ni benci sangat-sangat nak tidur lama. Dan Allah kata, wabil ashari hum yastaghfirun. Bila waktu sahur kita kata bahasa kelima, waktu sahur ni mulut lidah mereka astagfirullahalazim. Dekat-dekat nak subuh tu istighfar saja. Tak disyurkan hang kena baca Quran. Tak. Tak disyurkan. Istighfar saja, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ingat dosa. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak terlintah dosa. Allah suka dengar. Sampai Allah tanya dekat malaikat, siapa yang sedang istighfar, aku nak dengar doa dia. Siapa sedang istighfar nak doa dia? Ayat Quran. Nampak tak? Jadi kita try. Kalau ini sifat yang Allah kata, inilah orang yang akan mampu bangun malam. Ini kekuatan. Kalau dapat yang ni, Allah lepas dapat 5 waktu, dapat yang ni, Allahu Akbar. InsyaAllah, kalau Allah izinkan, kita sambung muka surat 195, bukan lepas Isya, bulan depan kalau Ustaz boleh mai, kita sambung, kita baca hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita akan cerita siapa Abu Ayyub. Dalam banyak-banyak bumi Madinah, Nabi singgah di rumah dia. Kita nak tahu macam mana malaikat nak singgah rumah kita. Rumah yang macam mana yang disukai, nampak tak? Pasal tu kalau boleh biarlah rumah kita ni disinggahi oleh orang-orang yang baik-baik. Sampai ulama kata orang yang masuk dalam rumah tangga kita orang baik-baik, dia bak keluar banyak benda tak elok dalam rumah, dia keluarkan.
Sebab satu Allah panggil Ibrahim alaihissalam Abu Dhifan. Abu Dhifan, bapa yang suka terima tetamu. Rumah sehebat macam mana pun, biar rumah kita orang yang baik-baik masuk. Bukan wow, nampak tak? Orang yang baik-baik masuk, dia keluarkan benda tak elok. Ya dah tahu dah, habis dah. Dia kata berhenti dah habis. Dah habis daripada. InsyaAllah bulan depan kalau izinkan, dengan buku percuma dibaca, diletak balik tempat tu. Jangan tanda, jangan kotorkan dia. Kalau nak beli harga dia RM50, tanpa diskaun. After diskaun, dia jadi RM60. Nampak dah kat situ. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah, syadu la ilaha illa. Habis dah.